Bila masuk tak ada ilmu, dia tak berasa pentingnya, dia tak berasa hebatnya Ramadan yang dia masuk. Tuan-tuan boleh bayang, salih ala sayyidina, semayang yang kita buat fardu-fardu ni, Allah ganda dah 70 kali ganda, 70 kali ganda dengan maksud macam semayang 70 kali pergi ke depan, 70 hari ke depan tu. Nampak? Kalau sebulan 30 hari, dia dah stop pahala semayang dia saja mencecah 6 tahun ke depan tu. Kalau dia masuk dalam ni umur dia 60-50 kali dah masuk Ramadan, maksud dia tuan-tuan, salih ala sayyidina Muhammad, stop pahala semayang dia saja mencecah 300 tahun ke depan. Tuan-tuan faham tak? Ni tak semayang jemaah lagi. Ni nak cerita pentingnya ilmu masuk ni. Kalau dia tahu besar ni, hebat ni, tuan-tuan, dia tak akan tinggal walau satu pun semayang jemaah. Siapa semayang seorang-seorang tadi? Rugi besar sangat. Sebab semayang seorang 1 kali 70. Kalau semayang berjemaah 1 kali 70, kali 27 lagi. 1890. 1890 hari ke depan nak banding dengan 70 hari. Sikit punya jauh ke gap. Tuan faham tak? Ni tak kira Lailatul Qadar lagi. Salih ala sayyidina. Kalaulah dia semayang pada malam Al-Qadar, maksud yang 84 tahun ke depan pula tu. Siapa jumpa Lailatul Qadar tu lepas angkat tangan? Tak ada lah. Tak ada riba-riba kita tengok pokok duk sujud ke, gaya duk cedok-cedok cendoi tengok beku ke. Dapat Lailatul Qadar tahun lepas orang yang apa syarat ni? Nabi SAW bagi tahu dekat kita syarat Lailatul Qadar. Yang pertama dia bulan Ramadan, bulan lain tak ada. Dia kira tak larat menega punya pasal Ramadan. Dia kata apa? Tahun ni tak larat lah Ustaz, lepas Ramadan ni baru saya cari Lailatul Qadar, tak jumpa. Bulan Syawal ni baru saya puluh cari, tak jumpa lah Lailatul Qadar. Cerita dia bulan Ramadan sahaja. Yang pertama. Syarat yang kedua, salih ala sayyidina Muhammad, Nabi sebut tentang salih ala sayyidina Muhammad 10 akhir daripada Ramadan. Jaga 10 akhir Ramadan, salih ala sayyidina Muhammad. Jadi maksud dia, siapa yang jaga 10 akhir, dia jaga, bukan duk jaga aku tu, maksud jaga dengan ibadat. Jaga dengan ibadat. Minimum nak dapat Lailatul Qadar, minimum nak dapat Lailatul Qadar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi sebut, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila. Kullu hadis daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sembahyang isyak jemaah, syarat dia jemaah. Siapa yang pergi sembahyang isyak secara berjemaah, pahala baginya seperti bangun qiyamul lail separuh malam. Siapa sembahyang subuh berjemaah, pahala baginya seperti bangun qiyamul lail seluruh malam. Sembahyang isyak dan subuh berjemaah sudah dikira qiyamul lail. Fadilat dia macam sembahyang qiyamul lail. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi nak dapat Lailatul Qadar, syarat dia mesti berqiyamul lail. Dan sembahyang isyak dan subuh berjemaah itu sudah dikira qiyamul lail. Kalau dia dapat dua ni, malam tu Lailatul Qadar, maka dia dapat dah fadilat Lailatul Qadar. Tuan-tuan faham dah? Ambil sebiji, 3 ke, minum banyak sikit. Tuan-tuan mulakan dengan sembahyang sunat qabliyah maghrib. 2 rakaat qabliyah maghrib ini sunat ghairu muakkad, sunat biasa. Pun begitu, sunat biasa, kalau malam tu Lailatul Qadar, nilai dia seperti mana seumpama fardu dan digandakan oleh Allah 84 tahun punya gandaan. Tuan-tuan faham tak ni? Walaupun 2 rakaat, tak mau tinggal 10 akhir ni. Faham tak? Lepas tu tuan-tuan sembahyang maghrib, dan pastikan, make sure sembahyang kita sembahyang jemaah. Kena azam elok ni. Tuan-tuan main buka puasa di masjid ke? Tuan-tuan main buka puasa di masjid ni bukan cerita makan free. Jangan fikir aku tu. Saya sip betul lah Ustaz. Dia kata sebulan ni dah memang rumah tepi masjid cantik Ustaz, Kupang tak payah keluar buka puasa. Dia kata subhanallah, dekat masjid dia buka puasa. Niat lari Allah, padahal Allah bagi dekat dia benda lebih besar lagi daripada makan free tu. Apa dia? Sembahyang jemaah. Mana ni?
Ni sebut dah tadi 1890 punya kali ganda. Tu tak kira lagi berapa dengan jumlah orang yang mai, kata sebagian ulama. Dikira pula dengan berapa jumlah orang yang mai tu. Kena hari tu 100 orang, 1 kali 70 kali 27 kali pula dengan 189,000 nilai pahala sembahyang yang dia dapat. Bukan cerita makan free, tapi pahala besar yang Allah bagi kepada dia sembahyang jemaah. Kena faham tak? Kemudian sembahyang maghrib berjemaah, dan selepas maghrib hampa nak pi makan lagu mana pun, tolong jangan tinggal 2 rakaat sembahyang lepas pada tu. Sebab itu sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. 2 rakaat ba'diyah maghrib tu, itu sunat muakkad. Faham tak? Subhanallah. Sunat je ustaz. Siapa kata sunat saja? Awalahu yuhasabu bi'abdan yaumul qiyamah as-salatu atau kama qala, mula sekali Allah nanti nak cek di yaumul qiyamah nanti ni sembahyang dia. Idza salat sala amalu kullu wa idza fasada amalu kullu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin. Kalau elok sembahyang dia baru Allah nak tengok yang lain-lain. Kalau buruk sembahyang dia, Allah tak mau tengok dah yang lain-lain. Malaikat dia ni orang sembahyang, kau orang sembahyang tapi macam kain buruk sembahyang dia. Faham tak? Khusyuk tak ada, tunggang langgang, pemakninah jaga tak, tuan-tuan. Yang mana rukun qauli, rukun fi'li, apa syarat sah rukun qauli, apa syarat sah, apa yang boleh menyebabkan daripada batalnya daripada rukun qauli dia pun dia tak tahu. Allah kata, ada buat sembahyang sunat? Ada ya Allah. Ambil pahala sembahyang sunat tu, tampung elok, baru Allah nak tengok yang lain. Tapi kalau tak ada sunat nak tampung apa? Nampak tak ni? Sebab tu nak kena paksa juga kita ni lah, kita azan isya piawai ke masjid, tuan-tuan jangan tinggal 2 rakaat sebelum daripada sembahyang isya. Itu sunat ghairu muakkad, sunat yang biasa. Walaupun biasa dibuat pada bulan Ramadan, kena malam tu Lailatul Qadar, maksud dia subhanallah. Lepas tu sembahyang isyak berjamaah. Sembahyang isyak berjamaah, sebut dah hadis Nabi SAW sebut tadi ni, man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa sembahyang isyak berjamaah, pahala baginya seperti dia bangun qiyamul lail separuh malam. Anak nanti pi depan Allah ni, pahala apa banyak sangat ni, tak pernah saya duduk bangkit pukul 12 malam sampai subuh sembahyang tak berhenti ni, saya tak pernah buat lagu tu. Itulah pahala hari tu sembahyang isyak berjemaah. Kena pula malam tu Lailatul Qadar. Tuan-tuan boleh bayang fadilat dia macam mana? Oh subhanallah. Lepas daripada sembahyang isyak, tuan-tuan musalli ala sayyidina Muhammad, buatlah sembahyang ba'diyah isyak. Ba'diyah isyak salli ala sayyidina Muhammad 2 rakaat yang muakkad. Akan tetapi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani yang dinukilkan dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman karangan Imam Habib Abdullah Haddad Al-Alawi, menceritakan tentang fadilat orang yang sembahyang 4 rakaat ba'dal isya'i, selepas daripada isya', faka'annama seperti mana dia melakukan fi lailatul qadr. 4 rakaat yang dia buat selepas daripada sembahyang isya' ni sunat ba'diyah, 4 rakaat maksudnya dengan 2 salam. Ini seolah-olah dia melakukan pada malam-malam al-qadar. Tuan-tuan boleh buka kitab Nasihat Agama Wasiat Iman, tuan-tuan buka dalam bab sembahyang sunat selepas daripada isyak. Ada dinukilkan hadis ni, riwayat daripada Imam At-Tabarani. 4 ni yang maksud 2 muakkad, 2 ghairu muakkad, 2 yang biasa. Sempat ke ustaz ni depa duk kelang kabut waktu tu subhanallah, nak selawat, nak bangkit sembahyang tarawih apa semua? Insya-Allah sempat. Insya-Allah. Setakat saya duk ejah tu, insya-Allah sempat. Cuma jangan baca panjang-panjang, buat ringkas-ringkas, insya-Allah sempat. Sementara orang duk selawat apa semua, insya-Allah tuan-tuan sempat buat. Belajar buat 4. Nak buat berapa ni? Pansyak 4, insya-Allah. Macam tak apa nak setuju. Oh subhanallah. Habis tu
Tarawih. Tarawih jangan tinggal. Tak pada nak tinggal tarawih, nak beli baju raya, tak pada. Tunggu tu. Sanggup ke kita nak gadaikan tarawih kita semalam, nak cari baju raya selain? Tak pada. Ni cerita buat perangai macam ni cerita orang tak ada ilmu. Sungguh. Kita orang mengaji, orang duduk main masjid, bukan perangai macam tu. Nampak faham tak ni? Tak. Tinggal tarawih ni bukan boleh ganti hari lain, tak boleh lah. Siapa semalam tak sembahyang tarawih, hari ni sembahyang tak sama, tak boleh ganti yang kemarin tu. Kena pula kalau semalam Lailatul Qadar macam mana? Rugi ni bukan rugi sikit-sikit, ni rugi sangat besar ni. Faham tak? Minimum 8 minimum. Faham? Selepas daripada tarawih, witir ni salih ala syimat tuan-tuan. Pada bulan Ramadan disunatkan witir berjamaah. Dia tak sama pada bulan-bulan yang lain. Bulan yang lain afdal buat seorang-seorang, tapi dalam bulan Ramadan sunat jemaah. Sebab tu bila orang balik, dia kata apa? Balik sembahyang di rumah. Pasal apa nak sembahyang di rumah? Sedangkan afdalnya untuk dia sembahyang jemaah. Bahkan ada satu encouragement daripada Nabi SAW untuk orang yang kekal duduk bersama dengan imam sampai habis sembahyang dia. Faka'annama qiyamul lail, seperti mana dia berqiyamul lail seluruh malam pada malam tersebut, kalau dia dapat stay dengan imam sampai habis sembahyang. Mana ni? Subhanallah, tuan-tuan, sabar saat, tunggu saat, bagi sampai habis sembahyang, bagi salam sama dengan imam, puas hati balik. Oh subhanallah, tambah-tambah di 10 akhir Ramadan habis. Faham tuan-tuan? Cuba sikit kita ubah bagi dapat special Ramadan yang kita nak buat kali ni. Faham? Kemudian tahajud, sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud ni masuk package lah, tuan-tuan pada pandai sendirilah. Nak buat tahajud, sekali nak buat sunat taubat, sekali nak buat sunat hajat, nak doa panjang-panjang angkat. Waktu tu waktu istimewa ni. Yanzilu tabaraka ta'ala fi kulli lailatin ila samai dunya. Turun Allah Ta'ala mai ke langit dunia. Masuk ulama, Allah terlalu hampir dengan hamba dia waktu tu. May yad'uni fastajib lahu, kata Allah kepada malaikat, siapa yang berdoa pada aku ni, aku nak mustajabkan doa dia. Wa may yas'aluni fa'utiyahu, ada tak di kalangan hamba aku yang dia nak minta apa-apa, dia ada hajat apa-apa daripada aku, fa'utiyahu, aku nak tunai hajat dia. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu, ada tak di kalangan hamba aku yang nak minta ampun dosa-dosa dia ni, aku nak ampun dosa dia. Jadi banyak permintaan kita pada malam tu dengan Allah. Faham tak? Bukan sekadar nak mengejar Lailatul Qadar, tapi nak mengejar waktu paling berkat, waktu mustajab doa, waktu makbul doa. Disebabkan banyak benda kita nak buat, maksud dia kena bangkit awal sikit daripada biasa. Kalau sekarang ni duk bangkit 4.30, kalau sekarang ni duk bangkit pukul 5, dan ni maksud dia bulan nanti 10 akhir Ramadan 3.30 kena bangkit dah, pukul 3 kena bangkit dah. No? Lepas tu tuan-tuan siap-siap pergi masjid sembahyang. Satgi 5, pukul 5.30 balik nak makan ke? Mana? Sahur. Akhirkan sahur mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, selepas kita bersahur, siap-siap untuk kita ke masjid. Di masjid, subhanallah tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, jangan tinggal 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Ni sangat hebat, sangat hebat. Lailatul Qadar sampai bila? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli syahr. Sampai apa? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Sampai mana? Sampai matahari. Di subhanallah, sampai terbit fajar. Maksud dia sampai masuk waktu subuh. Jadi bila masuk subuh, jaga semayang musalli asmat
2 rakaat sebelum sembahyang subuh dan jaga sembahyang subuh berjemaah. Kalau boleh jaga yang ni 10 ni je, 10 ni je. Daripada setahun tuan-tuan potong tinggal sebulan. Banyak sebulan ni, potong lagi tinggal 10 hari ya. 10 hari. Daripada 360 hari, 10 hari ni nak jaga. Banyak tak? Banyak tak? Sikit kata di mulut. Lah hati kata apa? Banyak Ustaz. Tuan-tuan, bila benda besar, sikit orang dapat. Bila benda besar, sikit orang dapat. Kita ni nak kena pastikan kita jadi orang sikit. Sabar saja, sabar saja. 10 hari ni mujahadah Ustaz, mujahadah Ustaz, sabar. Nak habis dah, nak habis dah, nak habis dah, nak habis dah, nak habis dah. Mai hari raya, tuan-tuan, subhanallah, kalau kita boleh jaga 10 hari ni, sudah pasti dalam salah satu malam kita telah bertemu dengan Lailatul Qadar. InsyaAllah. Tuan-tuan, habis Lailatul Qadar. Yang keduanya tentang turunnya Al-Quran. Ini cerita lain dah. Habis waktu dah, habis dah. InsyaAllah. Ini tuan-tuan, ini cerita tentang turunnya Al-Quran ni. Ini tajuk lain pula insyaAllah. Lebih cukup sekadar tu untuk tengah hari ni. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada tengah hari ni jadi manfaat untuk kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Salih al-Syihamat tuan-tuan, mudah-mudahan kita doa kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan jadi Ramadan yang paling baik untuk kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan jadi Ramadan yang akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan mengangkat darjat-darjat kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan menyenaraikan nama kita sebagai salah seorang daripada ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan mengeluarkan nama kita andai nama kita telah tercatat sebagai ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah akan kurniakan kepada kita Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita minta sungguh-sungguh kepada Allah agar Allah catatkan nama kita sebagai salah seorang yang akan dapat masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar itu. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.